Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua anak-anak murid saya daripada tingkatan 4 hinggalah tingkatan 5. Okey, hari ini kita sudah masuk video yang ke-8 ataupun minggu yang ke-8 set B bilangan 4 untuk kelas ulang kaji topik tingkatan 4 program Segar Bayu. Okay, diharapkan soalan ini pun kamu telah mencuba, dan lagi sekali saya nak ingatkan, sekiranya ada kesilapan semasa saya menulis, masa saya kira, terus tegur supaya kita tak nak dia berlarutan tersilap. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama adalah fungsi. Okey, diberi fungsi fx di mana dipetakan kepada x tolak 2q dan fungsi gx di mana 3 tolak 2x. Okey, kita tengok soalan A. Cari nilai M jika G songsang ataupun G inverse, di mana objeknya 5, image dia adalah 3M tambah 1. Okey, kita fokus kepada soalan. Kalau soalan dia bagi fx, dia bagi gx, tapi soalan berkaitan dengan inverse of g. Okey, jadi kita kena cari inverse of g ataupun songsangan bagi fungsi G. Okey. Jadi ada banyak cara. Salah satu cara kita menggunakan kaedah rumus algebra. Okey, kejap ya. Rumus algebra di mana Gx sama dengan 3 tolak 2x, di mana saya suka mewakilkan y, di mana y sama dengan 3 tolak 2x dan kita jadikan x sebagai subjek. Kalau X sebagai subjek, maksudnya X itu single dan X itu positif. Jadi kita fokus kepada X kat sini. Oh, saya tengok, dekat sini X negatif. Jadi bila X negatif, kita bawa ke kawasan yang boleh mempositifkan dia. Pergi sini, pergi ke kiri. Jadi Y kita tolak ke kanan, kita akan dapat 3 tolak Y. Okey, jadi di sini kita berjaya menjadikan X sebagai subjek. Okey, dengan kita dividekan 3 tolak Y dengan 2. Jadi kita berjaya. Okey, jadi teruslah kamu masukkan dalam ini. Di mana G inverse X adalah 3 tolak X per 2. Okey, begitu. Jadi sekarang belum dapat jawapan lagi. Baru kita dapat G inverse ataupun G songsang. Okey, jadi saya tulis semula di sini. G inverse bila objek dia 5, image dia 3M tambah 1. Okey, bermaksud kita gantikan X kita ni dengan 5. X kita dengan 5. Jadi di sini kita akan dapatlah 3 tolak 5 per 2 sama dengan 3M tambah 1. Di situ. Jadi kira dengan berhati-hati, sini kamu akan dapat negatif 1 sama dengan 3M tambah 1. Okey, lepas itu kita akan dapat negatif 2 sama dengan 3M. Seterusnya kita terus dapat M sama dengan negatif 2 per 3. Biasakan kita bawa M tu ke di sebelah kiri. Mencantikkan lagi kita punya jawapan di mana unknown di sebelah kiri. Okey, jadi kita berjaya mendapat soalan untuk 1A. Okey, ada soalan untuk 1A tak? Okey, kalau tidak ada soalan, kita terus bergerak ke 1B. Okey, untuk 1B, cikgu tulis balik tadi, kita dapat tadi G inverse untuk X ialah 3 tolak X per 2. Okey, kita fokus soalan 1B di mana ungkapkan Q dalam sebutan P ataupun express Q in term of P. Kalau express Q, ini sebenarnya algebraic formula ataupun rumus algebra. Kalau express Q bererti Q adalah positif, Q adalah single. Jangan lupa. Jadi di sini kita ambil persamaan yang dibagi kat sini. Di mana composite function ataupun fungsi gubahan di mana G inverse. Kalau macam tu saya suka tulis dulu macam ni. Saya tulis dulu G inverse di mana objeknya P tambah 1 sama dengan F. Objeknya 5P. Macam tu. Ini bermaksud
Okay, ini bermaksud G inverse menjadi objek untuk G. Jadi saya tulis dalam bentuk ni lebih nampak. Di mana, okay, saya dah masukkan G inverse tadi. G inverse yang kita dapat di sini. Okay. Tetapi kita masukkan, gantikan nilai X dia, iaitu nilai X ni yang dibagi kat sini, P tambah 1. Jadi 3 tolak sini P tambah 1, bahagikan dengan 2, tutup balik. Lepas tu dia bagi fungsi F, objeknya 5P. Kita salin balik fungsi F tadi di mana X tolak 2Q di mana objeknya adalah 5P. Saya masuk macam ni. Kalau kamu dah masukkan dengan betul-betul macam tu, kita dah dapat dah satu markah dekat situ kebiasaannya. Okey murid-murid. Okey, jadi di sini saya selesaikan dahulu di dalam di dalam bracket. Okey, di dalam bracket. Nanti di sini kamu akan dapat, bila ringkaskan kita akan dapat di sini 2 tolak P per 2. 2 tolak P per 2. Okey, sini cikgu terus hilangkan bracket, cikgu akan dapat 5P tolak 2Q. Begitu. Dan seterusnya, kita masukkan objek kita ini di dalam function G. Okey, function G di sini 3 tolak 2x. Dia macam overlap. Okey. Contohnya cikgu salin sini 3 tolak 2x. Tengok x cikgu kosongkan dulu, cikgu buat bracket. Di mana x tu adalah objek, masukkan di sini. Masukkan di dalam bracket. Jadi di sini berhati-hati, kita boleh potong. Kita boleh mansuhkan. 2 dengan 2 sini kita boleh mansuhkan. Okey, kita boleh potong. Cikgu pun potong kat sini. Potong. Okey, seterusnya kita boleh pindahkan ke kawasan kanan ni. Zas. Okey. Seterusnya, cikgu tulislah apa baki dia, di mana di sini kita akan dapat 3 tolak 2 tolak P sama dengan 5P tolak 2Q. Kembangkan, hilangkan bracket, hati-hati positif dan negatif. Macam ni. Okey, seterusnya cikgu ringkaskan lagi. 3 tolak 2 kita akan dapat 1 tambah P sama dengan 5P tolak 2Q. Okey, sekarang soalan nak express Q. Okey, nak express Q, Q mesti single dan Q mesti positif. Jadi kat sini cikgu tengok Q. Okey, Q sekarang negatif. Okey, jadi cikgu bawa ke kawasan yang positif lah. Jadi di sini kita akan bawa ke kiri 2Q, okey, sama dengan 5P tolak P tolak 1. Okey, kita ringkaskan lagi, kita akan dapat 4P tolak 1. Okey, dah positif tetapi belum single. Jadi kita buang 2 tu, bawa ke kanan, akan jadi bahagi. Jadi di sini kita berjaya, okey, express Q in term of P. Okey, jadi siapa tak sempat boleh print screen. Okey, di sini ada soalan tak? Siapa nak tanya? Boleh, boleh. Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey, kita terus. Okey, siapa ni? Ayuni. X saya dapat negatif 1. Okey, saya tak sempat baca dia punya ni. Cikgu Dalina boleh tengok tak apa benda yang Ayuni tulis dekat kita punya ruangan chat? Dia kata soalan 1A, X saya dapat negatif 1. Tapi M still dapat negatif 2/3. Mana dapat X negatif 1 Kita ada cari nilai X ke? Okey, tak apa Yuni. Okey, nanti Yuni print screen, nanti Yuni bagi saya dalam Telegram personal pun boleh. Okey, nanti saya tengok dulu. Okey? Okey, tapi dapat negatif 2/3 lah ya? Okey. Okey, seterusnya okey cikgu. Okey, seterusnya sayang. Okey, kita terus ke soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 di sini ya. Okey, kita highlight dulu apa yang penting. Okey, the relation of set P. Okey, dia bagi set P, set Q. Okey, lepas tu dia bagi dalam bentuk ordered pair.
Okey, ordered pairs di mana, okey, bahasanya kena tutup mic kot cikgu Dalina. Oh, lupa. Okey, okey. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya murid-murid, sekarang kita nak cari image untuk 3, objek untuk 4. Okey, selalunya ikut kamu ada pelbagai cara. Kalau dapat soalan dalam bentuk pasangan tertib ataupun ordered pairs, saya suka pindahkan dalam bentuk arrow diagram. Okey, arrow diagram bererti okey, ini bahagian X kita, ini bahagian Y. Saya masukkan X dulu. X kita di sini X dengan X. Okey, 3. Kalau 3 tu ada 2, cukup tulis 1 je. 3, 6, 9. Jadi ini adalah objek kita, objek kita. Okey, lepas tu Y pula saya masukkan Y. Ni Y, 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 Y. Okey, jadi kita ada 3, 4. Okey, 3 dengan 4 sahaja. Jadi saya pun buatlah arrow di mana 3, 3. Jangan lupa letak arrow Okey, 3 dengan 4 di sini. Lepas tu 6 dengan 3 di sini dan 9 dengan 4 di sini. Dekat sini adalah kalau sini objek, Y adalah image. Okey. Jadi daripada sini lebih senang kita nak nampak lah. Okey. Seterusnya baru kita tahu image untuk 3. Okey, image untuk 3. Okey, image untuk 3 ini 3 Image dia terus ke kanan. Image dia adalah 3 dan 4. Okey. Jadi jawapan A 3, 4. Buat koma sahaja pun dah okey. Okey, untuk B, okey, objek untuk 4. Objek untuk 4 saya ambil warna purple pula. Ni 4. Objeknya terus pergi anak panah. Ikut anak panah. Sini 3, sini 9. Jadi kita teruslah dapat 3, 9. Okey, selesai. Kalau kamu dapat soalan yang macam ni, harap-harap tak salah sebab ini macam bonus ni. Simple je sangat. Kan? Okey. Dan ada soalan? Okey. Kalau tidak, okey, bagus. Saya terus ke soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3, apakah diberi function f and function gx. Okay, and then cari function composite function f g inverse. Ini pun sama. Oh, g inverse tak ada, dia hanya bagi f dengan g. Jadi saya pun cari g inverse. Okay, g inverse ini g kita. Okay, saya pun letaklah gx sama dengan 3x tambah 2. Okay, g inverse saya suka let y equal 3x plus 2 and then jadikan x sebagai subjek. Okay, X positif dan single. X saya memang dah positif, biarkan di sebelah kanan. Jadi saya gerakkan 2 saja, negatif 2. Jadi saya akan dapat Y tolak 2 per 3 akan dapat X. Jadi di sini murid-murid, cikgu terus dapat G inverse of X adalah X minus 2 divided by 3. Itu kita punya G inverse. Baru kita fokus kepada soalan. Oh, composite function F G inverse. Okey, ini bermakna objek dia adalah G inverse. Objeknya adalah G inverse. Jadi cikgu pun masukkanlah G inverse dalam dia macam ni. Masukkan dalam dia. Okey, lepas tu baru cikgu salin balik F. Fungsi F di mana 12x tambah 7. X cikgu letak bracket. Okay, di mana X cikgu, objek cikgu adalah X tolak 2 per 3. Masukkan dalam tu. Okay, jadi di sini dengan berhati-hati kita boleh mansuhkan dia, boleh potong kat sini 4. Okay, jadi kita bolehlah letak 4x tolak 8 tambah 7. Jadi kita akan dapat 4x tolak 1. Okay, simple tapi slow-slow. Buat step by step. Apa yang tak ada, cari dahulu. Okey, kalau G inverse tak ada, cari G inverse dulu. Okey, baru kita combinekan ataupun composite function F dengan G inverse. Okey, ada tak soalan? Okey, jangan lupa kalau ada tersilap, kamu boleh tegur. Okey. Okey, kalau tiada apa-apa, saya terus ke soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ni konsep. Okey, sebenarnya simple je. Kalau kamu faham konsep, okey, dapatlah 3 markah kat sini.
Okey, berdasarkan pernyataan-pernyataan di bawah, okey, isi petak dalam ruangan jawapan dengan fungsi yang betul. Okey, contoh soalan A, okey. The function f maps x onto y. Maps, memetakan. Maksudnya x pergi ke y. Okey, maksudnya oh x pergi ke y adalah f. Jadi kita tengok kat sini, oh sinilah x pergi ke y ataupun dipetakan ataupun maps to. Okey, maps onto, macam itulah. Okey, jadi kat sini adalah fungsi f. Jadi cikgu isilah kat sini. Oh, sini adalah f. Nak buat f pun boleh, fx pun boleh. Dua-dua boleh. Okey, seterusnya. Function g maps y onto z. Okey, y kepada z. Jadi fungsi kita di sini. Dia pergi ke sini kan, daripada y ke z. Jadi itu adalah g. Jadi cikgu pun tulislah, okey, g. Sini g. Okey. So yang terakhir sekali. Okey, maps z onto x. Maksudnya daripada z pergi ke x. Tengok. Dia pergi anak panah yang ini. Mana saya tak ni. Daripada sini sampai sini. Okey. Konsep yang pertama kamu kena tahu. Okey? Semuanya ke kanan. Okey, tiba-tiba pergi ke kiri satu tu maksudnya dia adalah inverse. Okey, dia adalah inverse. Tapi sebelum inverse, kita cari dulu yang asal. Okey, kita cari yang dulu yang asal di mana kita cari dulu x dipetakan kepada z. Okey. Bagi tahu saya, apakah fungsi x maps onto z? Okey, siapa nak tolong? GF. GF, ya Allah pandainya. Siapakah itu? Okey, GF. Okey, GF. Jadi kalau kamu tahu asalnya GF, kesimpulannya kalau Z pergi ke X adalah inverse. Jadi teruslah GF tapi dia inverse tau. Bukan kamu buat GF inverse. Ni salah ni salah. GF itu bracket di-inversekan, disongsangkan. Okey. Ada soalan? Tak ada. Okey, bagus. Okey. So kita terus pergi ke soalan nombor 5. Okey, soalan terakhir untuk fungsi. Okey. Jom kita tengok apa soalan mahu. Okey, diberi fungsi f inverse dan g. Okey, diberi. Okey, cari f. Okey, fungsi f. Okey sayang. Okey, kita tengok soalan A. Okey, soalan A. Okey, dia nak cari f tapi kita ada f inverse. Okey. Okey, Px tambah 4. Okey, untuk pengetahuan kamu, f inverse bila kita inversekan semula ataupun bila kita songsangkan semula, kita akan dapat f. Macam tu. Jadi saya inversekan f inverse tu. Kita buat dia, let y Px plus 4. Jadi x sebagai expresskan x sebagai subjek, maksudnya x positif dan single. Jadi saya akan dapat y minus 4 dibuat by p equal to x. X dah single. Jadi automatik saya berjaya dapatlah f inverse, f inverse pula. Dapatlah fungsi f, okey, di mana x tolak 4 per p. Siap. Okey, selesai satu bahagian. Okey. Betul. Okey, siapa yang betul tandakan betul dengan bangganya. Oh, pandainya saya. Okey, menghargai diri anda. Okey, seterusnya kita fokus ke soalan B. Okey, soalan B diberi di sini. Okey, di mana fungsi gx equal 1/4 f di mana x square adalah objek. Okey, ini adalah B. Okey. Jadi murid-murid, okey, ada dua cara, sama ada kalau saya cari dulu apakah 1/4 fx square. Contohnya saya cari macam ni dulu, 1/4. Jadi kita masukkan fungsi f tetapi objeknya x square. Ni fungsi f yang kita dah dapat tadi ni. Okey. Okey, saya letak ni. Oh, ini x tolak 4 per p. Macam tu. Jadi objeknya adalah x square. Saya selesaikan sebelah dulu. Ada banyak cara, kalau kamu nak buat kiri kanan pun boleh, tapi saya selesaikan sebelah dahulu. Okey, hati-hati di sini kita akan dapat 1/4 x square tolak 4 per p. Jadi cikgu darabkan dapatlah x square
tolak 4 per 4P. Okey, jadi di sini cikgu boleh pecahkan. Okey, X square per 4P. Okey, sama dengan, sama dengan pula. Kejap. Tolak, tolak 4 per 4P. Dekat sini juga cikgu boleh ringkaskan, cikgu boleh jadikan begini bentuknya, di mana 1 per 4P X square tolak 1 per P. Sebab apa cikgu nak buat dua sebutan? Sebab cikgu nak bandingkan dengan Gx punya function, di mana Gx sama dengan 3X square tolak 12. Okey, dekat sini ada dua sebutan, sebab tu di sebelah kanan cikgu buat dua sebutan, jadi cikgu boleh buat perbandingan. Jadi kamu boleh buat perbandingan di sini, di antara sebutan X square ataupun ni X square, boleh pilih salah satu, ataupun kalau kamu nak pilih negatif 12 sama dengan negatif 1 per P. Jadi kamu boleh pilih yang mana-mana, nanti jawapan tetap sama sebab kita nak cari nilai P. Okey, cikgu pilihlah warna biru di mana di mana negatif 12 sama dengan negatif 1 per P. Okey. Lepas tu cikgu naik ke atas, negatif 12P sama dengan negatif 1. Jadi P sama dengan 1 per 12. Jadi cikgu dapat P sama dengan 1 per 12. Okey, siapa yang betul, tandakan betul. Okey, itulah contoh soalan fungsi, okey, yang ringkas-ringkas, kertas 1, okey. Dan harap-harap kamu boleh tahu konsep, sebenarnya simple saja, lagi-lagi yang overlap tu, ada bergabung pelbagai. Okey, ada soalan? Okey, kalau tidak ada soalan, okey, kita terus pergi ke soalan 6. Okey, soalan 6 iaitu fungsi kuadratik. Okey. Okey, di sini. Okey, jom kita baca. Okey, Raja 4 menunjukkan graf fungsi yang saya highlightkan, Y dan lagi satu lengkung, satu garis lurus. Okey, satu curve straight line, and then determine the range of values of P. Okey sayang, kalau kamu tengok dekat sini, curve, okey, dengan straight line, adakah ia bersilang? No. Okey, kalau tak okey, bagus, terima kasih. Kalau tidak bersentuh atau bersilang, okey, apakah jenis root, types of root? Tidak nyata. Tidak nyata, okey, bagus, tidak nyata. Ataupun tiada punca sebab dia tidak bersilang. Okey, no root. Okey. Maksudnya kat sini no root lah. Okey, kalau no root adalah, saya tengok kat sini tak bersilang, bermaksud b square minus 4ac less than 0. Okey, less than 0. Tetapi kita ada dua persamaan. Okey, kita ada dua persamaan ni cikgu. Macam mana kita nak tahu A, B, C dia? Okey. Bila ada dua persamaan seperti ini, okey, nak mencari A, B, C kena ada satu persamaan. Jadi bagaimana kita nak menggabungkan ia? Jadi kita membuat kaedah simultaneous equation ataupun persamaan serentak. Okey, di mana persamaan curve jadikan persamaan pertama, okey, straight line persamaan kedua. Jadi saya boleh buat masukkan 1 dalam 2. Okey, masukkan 1 dalam 2. Jadi cikgu pun masukkanlah, okey, 2x square tambah x tolak 7 sama dengan px tolak 9. Dah jadi 1. Okey, jangan lupa susunkan kepada bentuk general form ataupun bentuk di mana kosong di sebelah kiri. Jadi cikgu pun susun 2x square tambah x tolak px tolak 7 tambah 9 sama dengan kosong. Tetapi jangan lupa general form x square ada 1, x ada 1 dan nombor tidak ada masalah, c ada banyak tak apa. Tapi kat sini cikgu ringkaskan dulu nak bagi nampak. Okey, seperti ini. Okey, kita tengok kat sini. Okey, x kita ni ada dua sebutan. Okey sayang, siapa nak bagi feedback macam mana kita nak jadikan ia satu? Macam mana jadi satu je x, satu sebutan? Factorize. Faktor. Okey, bagus, factorize. Okey, bagus, terima kasih. Jadi kalau nak faktor tu, kalau saya suka letak tambah dan bracket dahulu, x saya terus letak dekat luar.
Okey, X saya terus letak kat luar, jadi kita tengoklah. Okey, sekejap ya. Saya terpadam lah tadi. Mana tadi ni? Oh sini, X tolak PX. Okey, bila X dah letak kat luar, depan X ni sebenarnya 1. Okey, bila saya dah keluarkan X, tinggal negatif 1, tinggal negatif P. Okey, jadi saya boleh masukkan negatif 1 tolak P. Okey, tambah 2 sama dengan 0. Okey, betul ke saya buat ni? Okey, ni P. Okey, oh kat sini tambah, silap. Saya dah terpadam tadi. Sini tambah X. Ni 1 tolak P. Okey. Okey, seterusnya sayang. Okey, kita dah tersusun. Okey, tolonglah keluarkan dahulu. Okey, memang kita dah mahir tapi biasa kan kita keluarkan dulu apa kita punya A, apa kita punya B, apa kita punya C. Supaya tidak tersilap. Okey. Kita keluarkan dulu. Cikgu keluarkan A kita 2. Okey, B kita adalah 1 tolak P dan C kita 2. Okey, jadi baru kita masukkan dalam rumus tadi. Okey, cikgu masukkan dalam rumus no root. Okey, B square minus 4AC less than 0. Okey, replace dengan berhati-hati. B cikgu adalah 1 tolak P dikuasakan 2. Pastikan bila masukkan letak dalam bracket. Okey, jangan tak letak dalam bracket. Negatif 4, A cikgu 2, C saya 2. Macam ni. Okay, expand the bracket, berhati-hati. Okay, jadi kat sini kita akan dapat 1 tolak 2P tambah P square. Sini akan jadi negatif 16, less than 0. Okay, lepas tu susun kepada bentuk general form. Di mana P square minus 2P negatif 15. Macam ni. Okay, jadi kita nampak, oh ni general form ni. Jadi masukkan dalam kalkulator kamu, cari apa nilai P dalam EQN tu. Okey, kamu pun kira-kira kamu akan dapat P kamu akan dapat di sini negatif 3 dan 5. Okey, itu belum jawapan tau. Itu belum jawapan. Okey, disebabkan kita nak range iaitu julat. Julat mesti dalam bentuk ketaksamaan. Okey? Jadi saya pun lukislah graf, lakarkan graf. Ada banyak cara, salah satunya saya buat lakaran graf. Okey, jadi negatif 3 dengan 5 tu berada di sini sebenarnya. Negatif 3, sini 5. Okey. Oh lupa pula saya kena buat, kamu jangan lupa buat faktor. Saya pula lupa buat faktor. Faktor kan di mana P tambah 3, P tolak 5. Okey, jangan lupa faktorkan. Tak faktorkan nanti tak dapat markah ni. Faktorkan tu adalah markah untuk working step yang kedua. Okey? Yang pertama masukkan dalam rumus. Okey, seterusnya baru kita tengok ya. Lebih kecil. Kalau lebih kecil bermaksud kita lorek atas ke lorek bawah? Siapa nak tolong? Kalau lebih kecil kita lorek atas ke bawah? Atas. Bawah. Okey. Bawah. Okey, bawah. Okey, terima kasih. Kecil, lebih kecil. Kita ni orang kecil-kecil je. Orang jadi orang bawahan. Okey, orang kecil-kecil jadi orang bawahan. Jadi duduk kat bawah. Jadi tempat lorek ada 1. Okey, bererti di sini. Okey, ramai yang confuse juga macam mana nak keluarkan jawapan. Okey, saya conteng. P dekat sini sebenarnya. Okey, disebabkan ada 1 lorekan bermaksud ada 1 jawapan. Tulis salin balik dia punya kedudukan macam ni. Salin dia balik. Tetapi semuanya sentiasa lebih kecil. Maksudnya negatif 3 ni lebih kecil daripada P. P ni lebih kecil daripada 5 lah berdasarkan gambar rajah. Okey, jadi inilah jawapan kita. Okey, ada tak soalan? Ada. Okey, kalau tidak ada, kita terus ke soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Okey, mau soalan nombor 7 ni SOPA. Okey, product of root, sum of root. Okey, dekat sini agak panjang sikit working step lah. Okey, jadi di sini. Okey, maklumat yang pertama, okey, alpha and beta adalah roots untuk persamaan yang ini. Okey, kuning dengan kuning ya. Okey, lagi satu. Okey, lepas tu persamaan yang kedua ni, rootnya pula adalah alpha over 2 and beta over 2. Okay, and then express P in term of Q. Jadi banyak dia punya working step. Okay, yang pertama, kita kena selesaikan satu persatu dahulu. Cikgu keluarkan yang pertama di mana? Okay, 2x square tolak
P kuasa 2X tambah 1 sama dengan kosong, di mana rootnya adalah alpha and beta. Okey, jadi cikgu selesaikan dulu persamaan pertama di mana SAW iaitu sum of root. Okey, berarti rumus apakah SAW? Siapa ingat SAW punya rumus? Negatif B per A. Okey, bagus. Terima kasih. Negatif B per A. Cikgu keluarkan dulu, takut terlupa. Okey, so adalah sum of root. Maksudnya kita tambahkan root kita. And then daripada persamaan, kita keluarkan negatif B, okey, per A. Macam tu. Cikgu berjaya lah keluar macam tu. Jadi kita tahu alpha plus beta equal P square over 2. Okey, selesai satu bahagian. Okey, so dah selesai. Okey, cikgu buat POR pula. Okey, POR. Okey, apakah formula untuk POR? C per A. Okey, bagus. Terima kasih. C per A. Okey, tahniah. POR adalah product of root. Okey, product of root maksudnya darabkan mereka di mana alpha beta equal C over A. Kat situ dah dapat satu markah. Salah satunya lah. Okey, jadi kita dah selesai untuk maklumat yang pertama. Okey, yang kuning yang pertama. Okey, lepas tu kita selesaikan pula untuk maklumat yang kedua. Okey, maklumat yang kedua. Okey, maklumat yang kedua cikgu keluarkan. Okey, di mana X square tambah QX tolak 3X tambah 1/8 sama dengan kosong, di mana kita punya root adalah alpha over 2 and beta over 2. Okey, dekat sini berhati-hati, dia ada tricky sikit. Kita nak keluarkan A, B, C. A kena ada satu, okey. X square ada satu, X ada satu, B apa, C, sorry. X square ada satu, X ada satu dan C. Okey, C banyak tak apa. Okey, tapi di sini kita fokus. Baru kita perasan ni jahat ni soalan ni. Dia bagi dua. Jadi kita kena jadikan dia satu balik. Macam yang kita buat tadi, kita menggunakan faedah faktor. Okey, faktor. Jadi cikgu pun faktor. Okey, buat keluarkan sini X. Q tolak 3. Jadi tambah 1/8 sama dengan kosong. Okey, selesai. Okay, barulah kita buat ulang proses yang sama seperti maklumat yang pertama itu. Okey, iaitu kita keluarkan SAW. Okey, SAW adalah hasil tambah, cikgu tambahlah. Okey, alpha per 2 tambah beta per 2. Kita dah ada rumus kat atas, jadi cikgu tak keluarkan rumus ya. Okey, negatif Q tolak 3 per 1. Okey, ini kita punya ni lah. Jadi kat sini kita akan dapat alpha tambah beta per 2 sama dengan negatif Q tambah 3. Okey, ini adalah maklumat yang pertama. Okey, ini adalah maklumat yang pertama. Okey, ini adalah SAW. Cikgu lupa nak tulis SAW. Okey, sini adalah SAW. Okey, jadi cikgu buat POR pula. POR adalah product of root. Kita buat POR pula, POR. Okey, POR adalah alpha per 2 darab dengan beta per 2 sama dengan 1/8 per 1, 1/8 lah. Jadi kat sini cikgu dapat alpha beta per 4 sama dengan 1/8. Okey, selesai. Okey, jadi di sini murid-murid, okey, macam mana ni kita nak cari ungkapkan P. Okey, express P in term of Q. Okey, jadi di sini kamu tengok tau. Okey, cikgu fokus kepada SAW dulu. Okey, kita fokus kepada SAW dulu iaitu okey, cikgu ambil warna ni lah, biru. Okey, kita fokus kepada SAW dengan SAW. Okey, kamu tengok di sini. Okey, di sini alpha tambah beta. Dekat sini alpha tambah beta sama. Okey, jadi kita boleh substitutekan dia. Okey, kita masukkan dia, replacekan dia di mana P square per 2 divide by 2 equal negative Q plus 3. Macam tu. Okey, kita guna SAW fokus kepada SAW. Okey, kat sini, okey, bahagi 2 kita akan dapat P square per 4. Okey, semakin hampir. Kita nak ungkapkan P, express P single. 4 pergi ke kanan, darab. Jadi kita akan dapat, okey, negatif 4Q tambah 12. Okey. Lepas tu kita nak P saja. Jadi P sama dengan, dekat sini cikgu akan dapat negatif 4Q tambah 12
square root. Okey, selesai. Okey, ada soalan tak? Cikgu, Ya. yang 4 tu mana dapat Yang P square over 4. Okey. Okey, cikgu tulis pakai biru ni ya untuk dapat beza. Kamu tengok ni, sini kan? Okey, ini sebenarnya 1/2 P square. Kita bahagikan 2. Bahagikan 2 sini. Okey. Jadi kamu masukkan dalam kalkulator 1/2 bahagi 2, nanti kamu akan dapat 1/4 P square. 1/4 P square tu sama je dengan P square per 4. Okey, boleh ke? Jelas tak? Okey, dapat. Okey, cantik. Okey, so kita terus bergerak ke soalan nombor 8. Okey, kalau tak ada masalah kita bergerak soalan ke nombor 8. Okey. Okey, soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8. Okey, diberi quadratic function. Macam ni bentuknya. Okey, ini adalah bentuk vertex tapi tidak tersusun dan dia dah bagi maximum point adalah 6 negatif 4. Okey, kamu kena tahu kemahiran untuk keluarkan maximum point daripada persamaan vertex. Okey, persamaan selalunya begini sebenarnya. Fx sama dengan A di mana X tambah P kuasa 2 tambah Q. Ini yang asal. Jadi, untuk mengelakkan kesilapan, tolong susun kepada bentuk asal. Jadi, cikgu keluarkan di sini di mana Fx sama dengan M tolak 2, N tolak X. Ini kuasa 2. Okey, jadi cikgu susunlah dia. Negatif 2, N tolak X kuasa 2 tambah M. Oh, dekat sini X sebelah kiri. Untuk bagi nampak lebih jelas lah. Okey. Okey. Jadi murid-murid, okey, daripada sini kita boleh keluarkan apakah nilai persamaan simetri dan juga apakah nilai maximum value. Okey, ini sebenarnya maximum point. 6, negatif 4. Untuk pengetahuan kamu, 6 ni adalah daripada axis of symmetry. Okey, yang negatif 4 ni adalah minimum ataupun maximum point lah. Inilah sebenarnya daripada Q tu. Okey, jadi di sini murid-murid, okey, M masuk ke dalam. Okey, bermaksud sini adalah negatif 4. Macam tu, macam nak masuk dia. Okey, negatif 4 yang kita buat 2 minggu lepas lah. Okey, automatik kita tahu M sama dengan negatif 4. Okey, tetapi masalah untuk N, okey, masalah untuk N, okey, kita kena keluarkan dahulu. Okey, saya buat macam ni saya buat contoh untuk mendapatkan N tu saya keluarkan negatif X. Sekejap, saya tengok contoh saya. Negatif X, okey, tambah N sama dengan kosong. Jadi negatif X sama dengan negatif N. Okey, bererti X sama dengan N. Okey, bererti N kita adalah 6. Okey, kita nak cari N sama dengan 6. Jadi kesimpulannya kita tahu N sama dengan 6, M sama dengan negatif 4. Okey. Soalan ataupun saya bagi contoh yang sebelum ni. Okey, contoh saya bagi Fx sama dengan 2x tolak 5 kuasa 2 tambah 3. Ni simple. Daripada sini kita boleh terus keluarkan minimum point iaitu saya buat bracket kat bawah. 3 pergi sini, negatif 5 masuk kat dalam akan jadi positif 5. Macam tu sebenarnya. Okey. Jadi macam mana dapat positif 5 ni? Sebab kita buat X tolak 5 sama dengan kosong, X sama dengan 5. Macam tu juga caranya tadi untuk mendapatkan nilai N tadi. Okey, ada tak soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita teruskan pergi ke soalan yang ke-9. Okey, soalan yang ke-9 sayang. Okey, cari julat. Oh, cerita tentang julat mesti berkaitan dengan ketaksamaan. Okey, dan dia bagi persamaan yang diberi. Okey, real root maksudnya mempunyai punca. Okey, mempunyai punca. Apakah kita punya rumus? Okey, mempunyai punca. B kuasa 2 tolak 4A, see? Apa dia sayang? Lebih besar. Okey, lebih besar daripada kosong. So dia ada punca. Okey, mempunyai punca. Jadi mesti kena ada A, B, C. Macam mana nak dapatkan A, B, C? Mesti daripada general form bentuk
Jadi saya susun dulu, pastikan tersusun. Okey, saya salin balik apa yang diberi. Okey, saya susun x square tambah px tolak 12 tambah 4p sama dengan kosong. Jadi di sini kita tahu A kita 1, B kita P dan C kita negatif 12 tambah 4p. Okey, and then baru kita masukkan dalam rumus B square minus 4AC more than 0. Okey, berhati-hati masukkan dalam rumus. Okey, P kuasa 2 tolak 4, ni A kita, ni C kita. Okey. Okey, lepas tu, okey, kira berhati-hati, kita akan dapat P square di sini. Lepas tu kita akan dapat di sini negatif 16, positif 48 tolak 16p lebih besar daripada kosong. Okey, lepas tu saya susun ikut turutan. Okey, sebab nak buat dalam bentuk general form A, B, C. Seperti biasa di sini. Okey, jangan lupa kita faktor dahulu. Daripada mana kita faktor? Sebab yang kamu dapat masuk dalam kalkulator tu, P sama dengan apa tu kan? Okey, kat sini saya akan dapat P. Okey, lepas tu 12 dengan 4. Okey, jadi tolak. Jadi saya akan dapat P12 dan 4. Itu belum jawapan sebab dia range. Okey, dia range. Jadi saya lukis balik. Zas. Okey, senyum. Okey, bererti 4 di sini, 12 di sini. Lagi sekali murid-murid, lebih besar lorek atas atau bawah? Bawah. Orang besar. Atas. Yes, orang besar-besar sentiasa berada di atas. Jadi saya lorek kawasan atas di sini. Tadi saya bagi contoh satu lorekan je kan. Okey, kalau ada dua lorekan di sini, okey, kat sini P, kat sini P, bermaksud ada dua jawapan. Okey, jadi saya letaklah P4, P dengan 12. Oh, P berada di sebelah kiri 4. Pandanglah kiri. Oh, P ni berada di sebelah kanan 12. Okey, pandang kanan lah sebab dia lebih besar daripada 12. Okey, ada soalan? Cikgu, kalau yang macam lorek kat bawah tu pula kalau lebih kecil tapi Ya. ada dua punca macam tu. Ya, Faham. lebih kecil. Okey, bagus. Kalau lebih kecil, saya ulang balik kat sini, saya buat dengan warna lain. Okey, warna biru. Okey, kalau lebih kecil, okey, kalau sini 4, sini 12, kalaulah P tolak 12, P tolak 4 lebih kecil, jadi lorek sini. Kalau ada satu lorek, maksudnya ada satu jawapan. Macam ni. Okey, boleh tahu perbezaannya macam mana? Kalau dua lorekan, dua jawapan, satu lorekan, satu jawapan. Oke. Cikgu, Ya sayang. kalau saya tersalah simbol, markah saya dapat sampai mana? Okey, simbol kamu adakah salah bermula di sini? Kejap saya highlight. Adakah bermula di sini? Ya. Okey, kalau bermula di sini, kamu dah tak dapat markah dah. Kecuali lah, biasakan keluarkan A, B, C. Okey, mungkin kamu ada rezeki untuk dapat markah di A, B, C ni. Okey? Okey. Mungkinlah kalau kita sebab kita untuk bila penandaan kadang-kadang berbeza-beza, kadang-kadang strict. Okey, kalau tak strict mungkin kat sini dah dapat dah satu markah. Tapi biasakan keluarkan A, B, C dahulu baru masukkan dalam rumus. Okey? Okey, ada soalan lagi? Okey? Okey, kalau tidak ada soalan, kita terus ke soalan yang terakhir. Soalan ke-10. Okey, soalan yang ke-10. Okey, kita tengok apa soalan yang 10 mahu. Okey, diberi, raja di bawah menunjukkan fungsi kuadratik. Okey, dia dah bagi straight line y equal negative 3 and then lengkung y equal fx. Okey, ada satu lengkung, ada satu garis lurus. Ini pun bercerita tentang konsep. Okey, jadi kamu kena tahu kuadratik fungsi ataupun fungsi kuadratik punya graf adalah berbentuk U dan dia sebenarnya adalah simetri. Okey, dia adalah simetri. Okey, jadi kalau simetri bererti,
Okey, cikgu cari garisan simetri di sini. Zaz. Okey, kita nak tahu berapakah yang tengah-tengah tu. Jadi ikut cara kamu macam mana nak buat. Kalau cikgu buat ada 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang tengah-tengah adalah 4. Jadi di sini adalah 4. Okey. Okey. Lepas itu garis lurus tu menyentuh pada curve di sini, titik sini. Titik sini. Ya. Okey, titik itu dipanggil apa? Siapa nak tolong saya? Titik itu dipanggil apa ya? Titik minimum. Ya Allah, bagusnya korang. Titik minimum, bagus. Okey, titik minimum. Okey, jadi sebab apa dia minimum? Macam mana kamu tahu minimum? Sebab dia kat bawah. Sebab dia kat bawah graf. Okey, bagus. Sebab dia di bawah gerak ataupun dia senyum. Dia senyum. Kalau senyum adalah minimum. Ataupun titik tu paling bawah. Jadi dia paling minimum. Okey, jadi di sini kita boleh dapatkan titik minimum di mana X kita 4. Kalau Y sama dengan negatif 3, maksudnya sini negatif 3. Jadi kita dapatlah minimum point kita 4, negatif 3. Okey, kita dapat minimum point. Okey, 4, negatif 3. Okey, soalan A, masukkan dalam bentuk yang vertex ni. X tambah B kuasa 2 tambah C. Macam ni kamu kena tengoklah yang saya ajar tadi. Jadi kalau nak masukkan dia, okey, kalau 4 di sini positif, untuk X sahaja tanda berubah. Jadi saya akan dapat negatif 4. Kuasa 2, C kita ni adalah yang ini, yang saya highlightkan warna orange. Sini, negatif 3. Okey, itu adalah nilai minimum. Oh, berlari pula saya punya ni. Okey, sini negatif 3. Cara nak masukkan dia dah senang. Tara, 1 markah. Okey. Okey, untuk soalan B. Cari nilai P. Okey, murid-murid, nilai P tu persilangan apa ya? Okey, nilai P. Persilangan Y. Okey, bagus. Kalau persilangan Y, apa yang kosong? X kosong atau Y kosong? X. Okey, bagus. X. Okey, jadi sekarang kita nak cari bila X kosong. Okey, bila X kosong, berapalah jawapan ni? Okey, bila X kosong, okey, cikgu expand dahulu. X square, ada banyak cara ni, salah satu cara. Okey, negatif 8X tambah 16 tolak 3. Jadi X square tolak 8X tambah 13. Jadi bila X kosong, okay, kita akan dapat 13 Fx kita ni. Jadi ini kita punya persilangan Y lah sini. Okay, jadi sini adalah 13 lah. Okay, jadi kita dapatlah nilai P kita adalah 13. Okay, ada soalan tak untuk B ni? Okay. Kalau tak ada, kita terus soalan yang terakhir. Okey, persamaan paksi simetri, axis of symmetry. Okey, kita ambil kita punya koordinat ni. Mak engkau, kejap. Silap pula saya. Okey, kita ambil ni, X tolak 4 ni. X tolak 4. X tolak 4, ya Allah, warna lain pula dia. Okey, X tolak 4 sama dengan kosong. Okey, jadi X sama dengan 4. Okey, inilah persamaan paksi simetri. Okey, jangan lupa persamaan paksi simetri mesti ada X sama dengan 4. Bukan 4 sahaja. Kalau 4 sahaja kamu takkan dapat markah. Okey, murid-murid, ada soalan tak? Tak ada. Okey, bagus. Kalau tak ada soalan, okey, pastikan kamu lengkapkan, kamu betulkan and then hantar kepada dalam Padlet untuk kelas saya lah. Hantar tugasan kamu yang lengkap. Okey, pada masa yang sama, kita minta Cikgu Dalina masukkan link kehadiran online. Okey. Sekejap ya. Okey. Kita akan masukkan link kehadiran online. Okey, bila kamu dah isi, okey, bolehlah kita bersurai. Okey, pada masa yang sama, saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada murid-murid yang berjaya menyertai program kita pada hari ini.
Okey, tup-tap kita dah minggu yang ke-8. InsyaAllah kada umur panjang, dimurahkan rezeki. Okey, kita sampai 10 minggu. Jadi murid-murid, satu kerugian. Okey, satu kerugian kalau kamu tidak mendapat markah yang penuh, markah yang paling optimum, paling maksimum dalam semua topik dalam program Segar Bayu ni. Sebab apa? Oh, dah 10 minggu, tak dapat lagi sayangnya. Okey, tolong. Okey. Okey, jadi link kehadiran, terima kasih Cikgu Dalina dah masukkan di dalam ruangan chat. Okey, kamu boleh isi. Okey, dan dah isi boleh bersurai. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu Dalina sempat tak tadi print screen? Sempat banyak. Lagi saya. Ha? Okey. Ha. Sama-sama. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu.